Sekarang ni 6, 2 lagi 8 ni tuan-tuan bilang je lah kat rumah. Sebut je lah mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, fa'il, naib fa'il. Bila kita deri besok, dia akan datang sendiri. Ya? Ukilah tu dia punya fa'il dia. Fa'il dia apa tu dia? Yang naib fa'il dia isim ni. Isim naib fa'il. Isim naib fa'il. Itu fa'il. Okey. Dalam Quran banyak sangat. Gembira tak nampak hari ni? Okey je. Naib fa'il. Dia tak ada maf'ul. Maf'ul dah habis dah. Ayat ni kalau maf'ul aja, maf'ul dia bagi atas. Ini bagi depan. Jadi sebab bagi depan tu dia kata naib fa'il sebab fa'ilnya tak ada. Fa'ilnya tahulah Allah. Kalau dia nak sebut Allah, boleh. Iza zalzalallahu al-arda, boleh? Apabila bumi goncang Allah, itu salah, bukan ayat Quran. Ayat Quran lain kan? Okey. Tuan-tuan, bila kita kena isim, tengok saja isim bagi depan, dia tak lari dari 8 sebab. Ya, sudah bagi 6. 2 lagi. Ya, 2 lagi. Okey. Sebab yang ketujuh, dia jadi tabi'. Tak ada? Yang ketujuh dia jadi tabi'. Cuba sebut tabi'. Bukan tabi' ni. Ni tabi'. Tabi' tu makna ikut. Dia ikut. Okey, dia ikut. Okey, tujuh dia ikut. Ikut. Okey. Kalau yang ni bagi depan, dia pun ikut juga bagi depan. Ikut. Ya? Ya, dia ikut orang sebelum tu. Tuan-tuan jangan risau ya, ikut. Sama ada tapi dia ikut bagi depan lah. Kalau orang tu bagi depan, dia pun ikut bagi depan. Itu tabi'. Okey. Dan ya, contohnya okeynya, okey, akala macam kita ni, ukila as-samakul ahmaru, telah dimakan ikan yang berwarna merah. Jadi warna merah ni sama tak pada dengan as-samaku? Sama Jadi oleh kata dia tabi', dia ikut. Ataupun kita kata ukila as-samakul kabiru. Telah dimakan ikan yang besar. Jadi dia tabi' isim pada depan. Okey? Okay. Dia follow. Dia describe. Tabi' ni dia explain bagaimana rupa ikan tu. Okey, tabi' boleh? Adjektif. Kata sifat. Kalau dia ada 2 3 lagi, semua di depan. Kalau dia kata ukila as-samakul kabirul ahmaru, semua kena bagi depan lagi. Ya? Telah dimakan ikan yang besar yang berwarna merah. Itu tabi' lagi tu. Selagi tu dia kena ikut bagi depan. Okey. Yang ke-8, 8 ni, yang ke-8 ni tak penting. Tak ingat pun tak apa. Bila dia bersendirian. Lonely. Dia bersendirian. Ingat siapa-siapa yang rasa lonely, dia memang marfu', dia memang jadi marfu'. Tak? Bahasa Arab dia. Susah nak jawab. Okey, faham sendiri. Tak apa. Okey. Bila kita sebut
bila kita sebut masjid, orang Melayu sebut masjid. Ada tak huruf akhir? Tak ada. Masjid. Orang Arab bila sebut masjid, dia sebut al-masjidu. Huruf akhir tu. Dia tak ada sebut mati tak. Al-masjidu. Maknanya bila dia isim tu bersendirian, tak ada ayat, tak ada apa, dia mesti pada depan. Al-qalamu ataupun qalamun. Itu maksud bersendirian. Dia tak ada, dia lain daripada 7 di atas. Ini 7 di atas ni dalam ayat. Kalau kita jumpa orang Arab, nak ke mana? Aina tazhab? Dia tunjuk al-masjid. Dia tak kata semasjid. Tak. Dia tak kata. Dia kata al-masjid, ilal masjid. Macam kita kata, man anta? Ana Rahim, ana Abdul Rahim. Tapi kita kata ana Rahim. Orang Melayu ni selalu pendek, kan? Kalau Muhammad, Muhammadun, Muhammad. Dia Mamat. Kalau Mamat tu tak ada makna, tak ada bahasa, tak ada makna pada nama tu. Ya? Azam mak je. Sebaik juga kalau dia kata mak logo, mak sebagainya, habis langsung tak ada makna. Jadi bila isim bersendirian, dia akan ada tanwin di depan ataupun alif lam. Itu saja. Boleh tak? Okey, kalau boleh, sekarang kita buat ujian sikit. Contoh dia masjidun. Cara masjidun. Contoh dia ni masjidun ataupun al-masjidu. Jadi tuan-tuan, isim ni dia tidak ada masa dalam ni. Okey? Dia tak ada masa. Dia tak terikat dengan apa-apa. Dia alone, dia seorang-seorang duduk, berdiri sendiri. Ya, macam kalau perbuatan ada nama, ada ganti nama, ada berapa orang dalam tu, ada jantina, dia tak. Dia ni isim lelaki-lelaki lah. Sebab ni muzakkar, boleh tak? Okey. Bila dia bercantum dengan orang, umpamanya dia taruh min depan ni, taruh min, di sini sudah jadi minal masjidi. Sudah jadi minal masjidi. Sebab dia bercantum dengan orang dah. Kalau dia seorang-seorang, dia kata al-masjidu. Al-masjidu. Kalau taruh kana, dia kata kanal masjidu. Ni. Ya, kanal masjidu. Kekal. Okey. Taruh inna pula, innal masjidah. Jadi masjidah pula. Tak ada apa-apa, al-masjidu. Okey. Ya. Kalau duduk di sini, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Dia jadi mubtada, ada jadi khabar. Nampak tak? Jelas tak? Jadi bila dia dalam ayat, dia akan berubah kepada tiga gelaran. Sama ada dia baris depan, baris atas atau baris bawah. Baris atas ada 8 jenis gelaran. Ya. Ya, baris depan. Sorry, baris depan. Anda terlupa. Baris atas ada 12 jenis gelaran. Baris bawah ada 3 jenis gelaran. Jadi gelaran-gelaran ni anda semua kena tahu. Ya. Kita bukan saja nak tahu belagu tajwid. Okey, tapi nak tahu dia punya nahwu sharaf tu sebelum kita belagu. Itu kena tahu dulu. Sebelum kita bertaranum, kena tahu dulu. Tapi malangnya kita orang Jawi ni, bukan orang Jawi, dia panggil orang Melayu ni, dia dari dulu lagi duk tekan ke tajwid. Ya, pandai dah tajwid, baguslah. Tapi kenapa bagi depan tak tahu. Tuan-tuan, dalam tajwid ada tak nama mak wajib mutasir? Ada tak? Kalau tahu ada, tak apa. Mak wajib mutasir tu, itu sebenarnya tanda isim dalam Quran. Salah satu tanda isim dalam Quran, bila ada mat, bila ada hamzah selepas huruf mat, alif wa ya dalam satu perkataan nama. Jadi bacaan dia pun kena tinggi rendah. Tinggi. Apa sebab tinggi? Sebab ramai. sebab bila ada alif hamzah, maknanya bilangannya pun ramai. Kalau kata gini ya. Saya buat kenduri, jemput 1000 orang, katakan tak. Datang 900 orang. Saya kata,
Ramai datang, alhamdulillah. Tak? Kalau saya kata ramainya datang, tak ada makna langsung. Jadi bila ramai datang tu kena tinggi. Ya, kena tinggi. Okey, tapi dalam isim. Kalau dalam fi'il lain. Fi'il macam jaa, fi'il kan? Kalau isim ji'a, waji. Itu panjang. Bunyi pun lain kan? Kalau waja'a rabbuka wal, itu lain. Kalau tinggi waji, bunyi lain tak? Sedap tak bunyi dia? Sebab menunjukkan ramai. Alunan dia pun ramai. Okey, asalkan bahagia. Sekarang boleh? Kita tengok dalam Quran isim ya. Tengok dalam Quran isim. Betul? Tengok isim. Pandai masuk 12. 3 saja. Jadi hari ni kita tengok marfu' dulu, lepas tu kita tengok masuk sekejap, lepas tu tengok majrur tengok hari ni tengok marfu' dulu. Buka dah je. Apa tu? Ya, tak je. Ya? Boleh? Kanallahu akbar. Ya. Ya, akbar, tak ada akbar lagi. Tak. Akbar lah sebab khabar kana bagi depan, bagi atas. Khabar kana. Ini isim kana. Ini tuan-tuan. Ni kalau Allahu akbar, betul tak? Betul tak? Kalau kita kata kanallahu akbar. Ya? Kenapa? Dia pasal apa? Ini isim kana. Isim dia. Akbar tu isim juga tapi khabar. Khabar kana. Ini isim kana, ini khabar kana. Nak tengok bila akbar jadi bagi depan? Nak tengok? Okey. Ni innallaha akbaru. Sebab akbaru ni dia jadi bagi depan bila jadi khabar inna. Kalau bagi atas jadi isim, jadi khabar kana. Ini isim kana, ini isim inna, ini khabar kana, ini khabar inna. Khabar inna mesti bagi depan. Boleh je? Boleh? Tak apa, diam je. Biar. Tuan-tuan tahu tak? Dari segi apa tu otak pembelajaran. Saya belajar dulu Kementerian Pelajaran hantar. Lama belajar ni dengan profesor ni. Saya tak pernah terfikir pun profesor ni mengajar berkenaan dengan Islam, pemikiran Islam. Dia kata, tuan-tuan, saya betul otak kita macam ni. Tuan-tuan, kan ni? Untuk orang yang susah nak faham ni, cuba tengok. Tuan-tuan dengar ustaz cakap, dia duduk dalam tu. Minggu depan dengar lagi. Ya, peksa kosong. Tak ada jawab. Tapi dengar, jangan tak dengar. Dengar ni. Kepada orang yang rasa tak faham ni, jangan anda fikir anda tak faham, anda akan terus tak faham. Sebab dia kata di sini, teori dia kata, genius in you. Genius. Masa ni dia belum keluar lagi, macam benih lambat tumbuh lah. Tuan-tuan dengar ni, dengar, diam, dengar. Tanya, tak ada jawab. Lepas tu tak datang 2 hari. Ni tak datang keluar. Tak datang keluar. Pening kepala, hampir nak berhenti dah. Bila nak berhenti ni, dia keluar. Dia tak faham. Tapi dia ada dalam otak kita. Ini teori, tuan-tuan. Teori pemikiran. Dia panggil apa? Matter the mind. Pedulikan otak. Jangan pedulikan. Dengar je, tuan, dengar je. Tu saya kata dengar je. Kalau penat, tidur. Tapi keluar kelas jangan. Tuan-tuan, ni jangan. Dengar ni tidur, dengar. Kelas lama 3 jam. Tak 3 jam pun semua tidur je. Lepas tu ada anak murid saya, umur 80 tahun. Dah hampir 4 tahun belajar tu, tanya ustaz, fi'il tu apa ustaz? Ustaz tak sebut fi'il.
Saya kata lucu. Saya nak suka tak boleh. Orang belakang suka. Apa? Okey, tuan-tuan. Lama-lama tuan-tuan. Ya. Akbaru. Innallaha. Tapi kita tak pakai innallaha akbaru, tak pakai. Kita hanya pakai Allahu akbar pun dah cukup. Okey, dah cukup. Jadi cerita otak tak faham ni, tuan-tuan, lama-lama tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar, dia akan pecah. Pecah ni. Dia akan pecah, dia bertemu dengan ni. Ya, ini pun pecah, bertemu dengan ni. Akhirnya tuan-tuan, baru Allah 20 tahun aku belajar, sekarang baru faham. Pernah tak rasa perasaan tu? Sebab itu tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan tak faham. Tapi dengar, jangan jangan lari, duduk je, dengar. Memang betul teori. Orang Indonesia dia komen saya, dia kata apa? Betul teori bapak. Memang betul. Dalam Quran pun ada bapak. Yang pahala diberi bukan pada faham, tapi pada duduk dengar. Okey. Tuan-tuan GE ya. GE ya, okey ni. GE ya. GENIUM ni betul. Betul. Jenis ya. Saya yang mengajar saya ni nama dia Dr. Di Bono. Di Bono dia mengajar. Dia orang Malta, profesor. Dia banyak lateral thinking asal dia. Tapi jadi parallel thinking, jadi macam bagaimana kita nak menjadikan insan-insan kita ni parallel pemikiran dia. Senang tak? Orang PAS dengan orang UMNO boleh tak nak duduk bersama berfikir untuk satu matlamat? Bukan senang. Kau tak ada teori dia. Teori dia senang aja. Tuan-tuan kena ini. Ini parallel thinking. Ni parallel tak? Parallel kan? Ni parallel. Sometimes dia lawan parallel. Ini yang susah ni nak cari. Mana semua orang bila ada isu semua berfikir satu. Senang tak? Common sensus. Dalam masjid ni pun kalau 10 orang berfikiran berbeza. So how to tu dia. Okey. Jangan salahnya ni, bahaya. Dia panggil pemikiran parallel. Tuan-tuan baca buku Di Bono banyak. Ada buku dia lebih kurang 100 lebih satu tentang lateral thinking. Okey tuan. Okey, sekarang kita tengok dalam LCD. Boleh buka saja. Okey, tuan-tuan boleh buka Quran. Ambil surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ya, bila kita tanda isim tu, tuan-tuan kena ingat tanda dengan hijau. Ya, tanda dengan hijau. Salah ya. Tanda dengan hijau ya. Ayat daripada Al-Baqarah ayat pertama. Okey. Buka ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena isim, lepas tu kita kena baris dia. Kalau baris depan tu, tengok apa sebab. Boleh? Okay. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu dipanggil huruf muqatta'ah. Ya. Dzalikal kitabu. Nama ada al-kitabu. Al-kitabu di isim kan? Zalika pun isim juga, isim isyarah. Al-kitabu isim. La raiba itu isim. Fihi hudan itu isim. Lil muttaqin itu isim. Okey? Yang kita nak belajar ini, isim ni yang berbaris depan, al-kitabu. Okey? Jadi mana di antara 8 tu yang kena pada Al-Kitabu? Ya? Betul? Ni. Okey. Al-Kitabu dia kata badal. Betul tak? Badal. Jadi badal tu
Di mana duduk? Dia bukan mubtada, bukan khabar, bukan isim kana, bukan khabar inna, bukan fa'il, bukan naib fa'il, tetapi tabi'. Tabi'. Jadi dalam tabi' ni tuan-tuan, dia ada 4 perkara dalam tabi'. Satu dipanggil badal. Badal. Tuan-tuan tulis tabi' ada 4 ya. Badal, ada badal. Ada na'at. Kita tulis. Ada na'at. Okey. Jadi apa yang ditulis dalam kitab ni betul. Ya, badal, ada na'at. Lepas tu ada taukid. Tu semua ikut. Ya, badal, na'at, taukid, ada lagi satu. Ya. Ya, tuan-tuan ambil 3 dulu. Bila masa dia jadi na'at, bila masa jadi taukid, bila jadi badal. Jadi di sini dia baris depan sebab dia ikut zalika. Zalika tu mubtada. Jadi dia ikut zalika. Jadi dia jadi badal kepada zalika. Badal tu maknanya ganti. Ya? Boleh tak? Ya? Tak nampak? Tak apa. Tak nampak? Tak nampak ke tak faham? Tak apa tuan-tuan. Tengok saya berbelit lah. Okey tuan-tuan. Tengok ni. Oh, lari. Okey, saya terang balik ya. Salah satu sebab isim berbaris depan adalah bila dia jadi tabi'. Tabi' kepada isim sebelum. Macam tabi' lah. Ya, macam tuan duduk depan. Ya, saya duduk belakang. Saya tabi'. Apa Tuan Haji makan, saya makan. Betul tak? Kalau dia makan baris depan, saya pun mesti makan baris. Begitu lah tabi' kan? Dia ikut. Jadi di sini alif lam mim zalikal kitabu. Zalika tu sebenarnya baris depan. Tapi oleh kerana dia mabni, dia kena ikut baris asal dia mabni. Zalika tu makna demikianlah. Dia di mubtada. Ada nampak mubtada tu? Bawah. Ada kan? Ada kan? Ya? Sebab zalika tak ada zaliku. Dia mesti zalika. Dia tak boleh jadi zaliku sebab dia tetap, dia mabni. Dia mabni, tapi oleh kerana dia duduk tempat mubtada, maka kita kena kata dia fi mahalli raf'in mubtada. Itu dah yang memang bukan sini aje, mana tempat pun susah nak faham. Jadi tuan-tuan kalau tak faham, biar duduk sini. Tuan-tuan tahu tak, saya berapa belas tahun baru saya faham apa maksud fi mahalli tu. Tuan-tuan. Ini saya terang ni pada tuan-tuan. Tengok sini. Jangan sedih, jangan duk cerita. Innallaha ma'ana. Okey tuan. Saya kata Muhammad alim. Betul tak? Ini ayat yang betul. Muhammad itu seorang yang alim. Datuk. Tengok Muhammad ni dia kena bagi depan. Sebab dia jadi mubtada. Betul tak? Ni. Dia mesti bagi depan, betul tak? Ya. Khabar ni, ini alim ni dia jadi khabar juga. Dia kena bagi depan juga sebab jadi khabar, betul tak? Betul? Nampak dah dia punya tanda bagi depan? Tak nampak. Nampak tak? Kalau ini tak nampak, apa tu, saya tak boleh nak buat apa lah. Okey. Bila tanya tak nampak ustaz. Yang nampak ustaz je. Okey. Orang Arab dalam nahwu Al-Quran, bila Muhammad alim, dia kena sebut Muhammadun alimun. Okey? Umpamanya di sini. Allahu alimun. Alimun. Nampak tak ini bagi depan? Nampak tak ini bagi depan? Apa sebab dia bagi depan? Sebab dia jadi mubtada. Kenapa dia jadi bagi depan? Sebab dia jadi khabar. Okey, nampak tak? Nah. Kita tengok. Okey.
Tak apa, biar dia bunyi sendiri. Dia stop. Okey, tuan? Tak ada, ya? Ni. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan, nampak tadi Muhammadun ni bagi depan? Ya, apa? Saya tanya lagi takut tak nampak. Okey, sekarang ni saya tukar Muhammad. Bukti dah. Saya tukar Muhammad. Saya tukar dengan ganti nama. Huwa alimun. Dia itu siapa? Muhammad. Alim, betul tak? Huwa alimun. Nampak tak bagi depan? Nampak tak bagi depan? Tak nampak bagi atas. Kalau ini kata bagi depan, tak upaya lah saya. Okey, tak upaya. Ketawa. Kalau kata Maimuna kata, ini nampak bagi depan, tak upaya lah saya. Jadi, huwa alim. Ini jelas bagi depan, sebab dia khabar. Ini bagi atas, sebab dia tetap. Dia tak ada kata hu. Dia tetap. Bila dia tetap, kita kata huwa, dome, berpisah, berbaris tetap di atas, duduk tempat baris depan. Kerana dia jadi mubtada. Faham tak? Itu katakan fi mahali. Boleh faham tak? Kalau sini boleh faham, memang excellent dah. Betul. Saya bertahun-tahun tak faham tu. Sungguh cakap dalam masjid ni. Bukan bohong, saya tak faham. Dalam bahasa Arab dia kata fi mahali. Fi mahali tu in the possession of. Ketika dia jadi Allah, memanglah kena bagi depan sebab dia ni boleh berubah. Dia mu'rab. Tapi kalau Allah ni kita tukar kepada huwa alimun, huwa ni dia kata duduk tempat bagi depan. Kenapa dia tak bagi depan? Sebab dia mabni. Dia tak boleh jadi huwun. Tak boleh jadi, dia kena jadi huwa. At any time, any position, dia kena baca huwa. Jadi macam mana nak kata dia mubtada? Kita kata huwa, dhamir, berpisah, duduk, tempat marfu', iaitu mubtada. Boleh tak? Boleh faham tak tu? Baru dapat angguk. Tetap, bila kita faham benda yang susah, kita suka banyak derita kita lepaskan. Jadi cubalah usaha fahamkan benda yang susah. Antaranya memahami nahwu dan saraf. Memang betul susah. Tak percaya, kalau besok saya kata fi mahali tak faham lagi. Susah dah tu kan? Banyak dah. Yes. Datuk tanya, banyak ke lagi zalika? 95% yang macam tu dalam Quran. Dalam Quran 95% yang tetap tak berubah-ubah. Yang 5% saja yang berubah. Datuk, ada jawapan dia. 95% yang macam huwa. Tetap. Zalika itu. Kalau ini hazihi. Ya. Macam dia kata alif lam mim zalikal kitab. Zalika tu laki perempuan? Laki. Sebab kitab laki kan? Jauh dekat? Jauh. Menunjukkan jauh sebab zalika tu maknanya dia kata alif lam mim, demikianlah kitab itu. Kitab tu jauh, bukan yang Quran yang kita baca ni tuan-tuan. Quran tu maksudnya Quran yang masih berada di Lauh Mahfuz tu. Yang sekarang ni kekal dijaga oleh Allah di Lauh Mahfuz tu. Tuhan kata innahu laqur'anun karimun fi Quran yang duduk, yang Allah Ta'ala jaga di Lauh Mahfuz tu, Quran tu. Quran ni baharu yang Quran yang tuan baca ni. Ya, baharu hadis. Yang lama yang kekalnya mana? Di Lauh Mahfuz. Itu sebab tu dia kata zalika, nun di sana, jauh. Okey? Kena faham nahwu saraf. Okey, tengok lagi. Tak ada marfu'. Tak ada marfu'. Okey, tak ada marfu'. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tengok satu. Khatamallahu. Nampak tak? Khatamallahu bagi depan kan? Yang tadi kita kata Allah bagi depan tu sebab dia jadi fa'il. Tengok di bawah tu. Tengok di bawah tu. Nampak tak? Ni.
Nampak tak? Fa'il. Fa'il. Yang perkataan-perkataan banyak ni hanya menerangkan keadaan fa'il saja. Fa'il, dan fa'il berbaris hadapan, marfu' tu baris depan. Ya, marfu' tu yang itulah kan? Dan tanda marfu'nya dhammah yang jelas. Ada yang tak jelas. Okey, jelas tak tu? Allahu jelas kan? Okay. Jadi kita lagi satu ayat lagi. Walahum azabun azim. Azabun isim tak? Isim tak? Apa bukti di isim? Tanwin. Azimun isim tak? Apa bukti di isim? Tanwin. Azabun, azimun ikut azabun tak? Ikut tak tu? Sama, tabi'. Tabi' tu ikut sama, baris sama ikut. Okey, apa jawatan azabun? Tengok azabun. Dia kata mubtada'. Apa tak? Mubtada' bagi depan tak? Bagi depan kan? Betul tak mubtada'? Okey, mubtada'. Okey, azimun mubtada' ke? Na'at. Ada tak na'at? Ada tak na'at? Maknanya kalau Datuk, tabi' ada 3. Sama ada badal, na'at atau taukid. Jadi di situ na'at. Jenis na'at. Na'at ni macam sifat lah. Allah Ta'ala itu, azab mereka itu, azab Allah sangat besar. Besar tu explaining, macam Datuk kata. Dia explain bagaimana rupa azab yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi dia nama na'at. Na'at tu makna sifat. Makna explaining what is about azab. How azab is azab. Okey, tuan-tuan nampak tak tu? Okey. Jadi bila kita baca Quran, mubtada'. Dia mubtada' yang diakhirkan. Nampak tak? Mubtada' diakhirkan. Ada mubtada' duduk lewat. Nampak tak muakhar? Dia nampak tak muakhar? Muakhar ni duduk lewat pada khabar. Ini satu lagi yang kena dengar saja. Biar dia tertanam dalam tu. Okey. Sekarang ni tuan-tuan. Kalau saya kata, okey. Ni Allahu alimun. Betul tak? Betul tak? Ini mubtada, betul tak? Ini khabar, betul tak? Okey. Biasanya mubtada duduk dulu. Khabar duduk kemudian. Biasanya, betul tak? Tapi kalau dia tulis alimun Allahu, ini mubtada tak? Ini mubtada tak? Mubtada kan? Mubtada ni. Betul tak mubtada? Tapi duduk kemudian. Dia sebut muakhar lah. Kemudian ini alimu khabar tak? Khabar. Tapi khabar dia kata muqaddam. Muqaddam tu ni duduk dulu. Sepatutnya khabar duduk kemudian. Dan mubtada duduk dulu. Jadi bila mubtada duduk kemudian, dia kata mubtada kemudian, muakhar ni kemudian. Khabar dulu. Muqaddam ni dulu. Kan kita baca Quran muqaddam kan? Muqaddam tu dulu. Boleh faham tak? Boleh tak? Tak apa. Yang penting tuan-tuan dah dengar muqaddam muakhar. Ya. Tuan-tuan tahu tak? Kenapa kita sebelum baca Fatihah, sebelum baca Quran besar, kita baca Quran kecil? Ya? Orang Malaysia tak tahu sebab mubtada'. Quran kecil tu ada 30 surah tu. Sebenarnya dia itu juzuk amma. Juzuk am tu maknanya apa yang terdapat dalam 29 juzuk lain lagi tu sebenarnya sudah berada dalam 30 juzuk 30 juzuk amma tu. Segala-galanya cukup dah. Jadi patutnya kita baca Quran besar dulu. Jangan baca Quran kecil tu. Patutnya mula dari Alhamdulillah. Baru baca Watini wa zaitun.
Ya tak? Tapi pasal kita tak faham makna, saya pergi England baru tahu. Apa beza buah tin dengan buah zaitun? Boleh tak tahu bagi perbezaan? Kalau tak baca Quran tak tahu. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sedap kita dengar. Tapi tak tahu makna. Tuhan bersumpah demi buah tin. Buah tin, dan dalam buah tu ada ribu-ribu biji. Betul tak? Ya? Ya. Wa zaitun. Buah zaitun satu buah satu biji. Betul tak? Wa turi sinin. Tumbuhnya di Bukit Tursina banyak. Wa hadzal baladil amin. Menjadi makanan orang-orang Mekah Madinah. Adakah kita tak boleh makan? Apa dia signifikannya Tuhan menyebut begitu? Tuhan sumpah tu. Maknanya kelebihan khasiat buah tin tu besar. Tuan-tuan tengoklah buah tin yang macam ni rupa. Kalau tuan tengok buah tin sebenarnya, selalunya kita tengok buah tin yang dah kemek-kemek, ya tak? Ya, yang dah kemek-kemek, yang dah kompres, yang dry. Tapi buah tin sebenarnya tuan-tuan, ni dia macam ni lah. Betul tak? Betul tak? Dia ada getah lah ni tu. Getah ni, dia memerlukan getah yang muda, getah khasiat. Jadi bila yang tuan-tuan makan tu, dia dah kompres, dia jadi kemek-kemek. Kemek-kemek. Tak ada khasiat lagi dah. Tak ada khasiat lagi. Khasiat ada tapi tak sama dah dengan yang fresh ni, yang macam ni. Ya? Masuk dalam lah. Tapi tak sama dengan khasiat yang tu. Waktu di sini. Okey. Nanti kita cerita lain. Okey, tuan-tuan. Seterusnya kita lihat. Mana? Risyawah ya? Okey, risyawah. Risyawatun. Okey. Mana tadi ayat berapa risyawah? Okey. Risyawah. Makan muayyan. Risyawah apa surah sebelum tu ya? Ni surah 6 Surah okey. Ya. Yeah. Ayat 7 okey. Okey. Mana risyawah? Ni. Risyawatun. Yang pertama sekali kita kena ada isim ke tidak? Isim marfu' kan? Okey, apa sebab marfu'? Tengok di sini. Mubtada muakhar. Mubtada yang diletak kemudian. Ingat, mubtada muakhar, mubtada yang duduk kemudian. Lepas tu khabar muqaddam, khabar duduk dulu, tapi dua-duanya kena bagi depan sebab mubtada dan khabar. Tuan-tuan kena tulis juga. Mubtada tidak ada istilah muqaddam sebab dia memang muqaddam. Yang ada mubtada muakhar, khabar muqaddam. Tapi barisnya tetap bagi depan. Okey? Ada lagi tak yang tertinggal? Okey. Fi qulubihim maradun. Nampak tak maradun? Isim tak? Selamat. Jangan kata fa'il. Ini isim. Maradun tu isim. Isim. Isim marfu' tak? Marfu'. Apa sebab marfu'? Cuba teka. Cuba teka. Sebab nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, nombor 4. Nombor 3, nombor 4 tak mungkin. Nombor 5, nombor 6 tak mungkin. Nombor 7 tak mungkin. Nombor 8 tak mungkin. Yang mungkin nombor 1 atau 2. Okey. Dia jadi mubtada muakhar. Betul tak? Asal dia maradun fi qulubihim. Tapi bukan ayat itu bukan ayat Quran. Jadi maradun fi qulubihim, maradun mubtada, fi qulubihim khabar. Okey? Jadi maradun sekarang ni dia mubtada muakhar. Nampak tak tu muakhar? Puan faham tu muakhar, mim waw hamzah kha ra. Muawal mim waw hamzah lam. Muawal. Okey. Sorry, muawal tak? Muqaddam. Mim qaf dal mim.
Muqaddam hanya duduk pada mubtada, duduk pada khabar. Tetapi muakhar duduk pada mubtada. Boleh? Okey. Okey. Hari ni kita tengok isim bagi depan saja. Ya. Okay. Tuan-tuan tengok ayat seterusnya, boleh kita pergi? Fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Wa lahum adzabun alim. Fazadahumullahu. Nama dah Allahu. Allah tu bagi depan. Kenapa bagi depan? Cuba tengok di bawah tu. Di bawah tu tahu apa? Di bawah Allah. Ada tak ada sebut fa'il? Di bawah Allah tu fa'il. Iaitu Allah menjadi fa'il, maka ditambah akan mereka oleh Allah satu penyakit lain, marada. Jadi Allah tu fa'il, makna pelaku. Siapa yang menambahkan penyakit tu? Adalah Allah. Tuan-tuan tanda dengan hijau Allah, ya. Marada. Bila kita beri semua isim dalam Quran ni, semua kedudukan, tuan-tuan jangan risau, seronok nanti. Bila habis pula isim bagi atas, habis isim bagi bawah, happy sungguh. Ya. Tuan-tuan jangan risau. Baca Quran nanti bulan puasa nanti, ya, tengok bagi depan. Tengok baca bulan puasa nanti, tuan-tuan, saya nasihatkan baca Quran tebal kita ni, supaya di bawah tu ada sebab. Okey. Okey. Walahum adzabun alim. Datuk. Alimun ni dah nampak tabik kan? Tuan-tuan nampak dah tabik? Tabik apa? Tabik naat. Yang penting dia tabik. Tu tabik naat. Okey, tapi azabun tu apa dia kedudukan dia? Dia kata mubtada muakhar. Mubtada yang diletak kemudian. Okey, dia sepatutnya ayat ini azabun alimun lahum. Tapi jangan kata itu yang patut, tak boleh, berdosa. Ayat Quran. Jadi dia letak mubtada, dia letak kemudian khabar dia letak dulu. Okey, tengok walahum tu. Walahum tu tengok jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Tengok lahum tu khabar. Dia letaknya kemudian. Dia letaknya dulu. Okey. Orang belakang boleh faham tak ni? Nampak tak bergerak ya? Boleh? Katalah boleh untuk masa depan. Kata boleh. Saya kesian orang perempuan sebab dia paling minat belajar. Mana-mana pun dia sangat minat perempuan ni. Jadi syukurlah, alhamdulillah. Okey. Orang lelaki yang di sinilah yang minat. Okey. Alhamdulillah, syukur. Okey. Tengok. Ini wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Nampak tak? An-nas tu isim bagi depan. Tengok di bawah, kenapa an-nas tu bagi depan? Awal-awal lagi dia letak. Ayat yang ke 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nampak tak? An-nas tu dia jadi fa'il. Nampak tak? Ya? Kita lompat ayat lah sebab kita tak, ya? Ayat 11 tak cover. Ayat 11 tu ada ke bagi depan?
Ada, tapi sebab baris depan dia tanda, bukan tanda baris depan, tanda dia wow. Okey, kita lompat. Okey, kita tengok yang baris depan dia dengan dhammah dulu ya. Okey. Jadi an-nasu baris depan sebab dia di fa'il. Sebab yang kelima. Okey. Boleh? Tulis nombor 5 lah. Soal 5 ya. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u. As-sufaha'u. Okey, as-sufaha'u tu memang isim. Tapi isim berbaris depan. Apa sebab dia baris depan? Jawapan dia sama. Dia fa'il. Mana tu telah beriman. As-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang yang tak cerdik. Ya. Ya. Ini cerita ya tentang orang-orang Yahudi ya. Orang kafir ya, yang tidak percaya pada Allah. Ya. Ya. Selepas ya. As-sufaha'u. As-sufaha'u tu ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ayat apa tu? Walakin. Ya, tu. Walakin ala innahum humus sufaha'u. Nampak tak atas tu? As-sufaha'u dia tulis khabar in. Nah. Di mana inna duduk? Sebelum tu ada inna kan? Inna. Sebelum tu ada inna. Ingat bila ada inna, isim baris depan tu nama dia khabar inna. Berita tentang inna. Jauh, jauh. Ada lagi jauh dah tu. Ini tak jauh sangat. Ini selang sendi 2 perkataan je. Innahum. Okey. Jauh Hari ni kita tengok isi baris depan je. Nanti bila baris bawah, baris atas lagi banyak. Okey, tengok lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Mustahzi'un tu isim tu berbaris depan. Dia baris depan. Tanda baris depan dia wow. Sebab dia jamak. Jadi apa sebab dia baris depan? Apa dia tulis di bawah tu? Khabar mubtada. Khabar mubtada. Tapi dia baris depan. Tanda baris depan dia bukan dhammah tapi waw. Sebab dia jamak. Okey? Waw jamak. Boleh ke kawan ibu? Boleh? Tak boleh angkat tangan? Boleh? Ya. Nanti PSA tak boleh jawab nanti. Ada PSA nanti. Pernah satu kelas kita war-war saja nak periksa 4 orang je datang. Semua kata kedua kahwin. Aduh. Saya ingat main-main. Saya main-main saja. Saya buat bahan bukan main banyak. Mengajar 2 jam suku. Tapi saya beritahu, Ustaz, saya dengar kita ada exam. Ayolah takkan tak exam, belajar nanti apa saya dapat kalau tak exam kan. Dia war-war kat workshop, 4 orang je datang. Yang 4 orang tu yang telefon lama. Aduh, lucu-lucu. Maknanya takut exam ni bukan budak-budak je, orang tua pun takut. 4 out of 38. Takut. Dia kata postpone kelas hari ni. Postpone kelas.
Sebab dia kata imam meninggal. Baru lagi. Tak, imam kita meninggal lah. Fatihah. Ya. Imam besar Syalam. Baru 38 tahun meninggal. 38. Dan surat khabar kata 40. 38 umur dia. Tuan-tuan, ini penyakit baru ni tuan-tuan. Saya pun jaga diri saya juga. Penyakit sesak nafas. Penyakit sesak nafas. Ramai orang mati kerana sesak nafas. Dan ramai orang mati kerana jatuh di tempat-tempat tertentu. Kalau macam budak-budak tu jatuh 3-4 kali jatuh, dia tak kisah, dia boleh berlari lagi. Kalau orang macam kita ni bila jatuh tak boleh bangun dah. Assalamualaikum lah. Terutama sekali orang dah 50 ke atas kalau jatuh. Lepas tu jangan bilik air, kena beli getah tu kan. Supaya bila kita masuk bilik air tak licin. Sebab dia tak stable lagi dah. Ramai orang jatuh bilik air mati. Sesak nafas ni punca dia darah beku. Jantung lah. Jantung tak boleh supply darah. Dia tak jatuh, dia sesak nafas ya. Sesak nafas. Ya. Janji Mustafa. Mustafa Mukri. Besar. Jadi kaum ibu pun sama. Jangan tu kena masak-masak rakan-rakan sikit lah. Jangan makan santan. Santan tu masaklah kat ustaz tak apa. Ustaz tu kena makan santan ni. Bukan ustaz saya, ustaz lain lah. Ustaz-ustaz ni tahulah dia pergi kenduri dengan dia makan banyak. Dia makan dia. Tahu dah undang-undang galau tak boleh makan. Dia makan juga sebab dia tu undang galau susah dapat. Orang lain senang dapat, gaut senang dapat, dia makan. Saya alhamdulillah Tuhan bagi tak ada. Boleh mengajar, sihat boleh jalan, boleh driving lagi. Okey tuan, jangan salin tu. Okey tengok ni. Allahu yastahzi'u bihim. Allah isim tak? Isim. Bagi apa? Bagi depan. Apa sebab bawah tu? Sebab dia mubtada. Mubtada. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat baca semua. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Yastahzi'u fa'il. Fa'il mudhari'. Ingat fa'il mudhari' bila dia ada depan tu ta ya nun alif. Ya, ta ya nun alif. Okey. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Masalu. Isim tak? Masalu. Dia campur dengan hum. Isim kan? Okey. Masalu tu bagi depan jadi apa? Masalu tu bagi depan dia jadi mubtada. Cuma perempuan kena baca je. Dia jadi apa? Di bawah tu dia kata apa? Mubtada. Bila mubtada nombor 1. Nombor 1 isim bagi depan. Jadi kalau tuan-tuan tengok isim bagi depan sebab dia mubtada, 2 khabar, 3 isim kana, khabar inna fa'il naif fa'il tabi'. Lepas tu bersendirian. Itu je 8. Lama-lama nanti tak payah lagi tengok buku ni dah. Bila jumpa je risyawatun, mubtada khabar muqaddam dan sebagainya kan. Okey. Bila baca alhamdulillah, mubtada. Okey. Rasa happy tak tu? Okey, selama ni tahu tak? Tak kan? Okey. Summun bukmun umyun, berdengun-dengun tu bagi depan tu. Tanwin pula tu. Summun tu, bukmun tu, umyun buta. Bukmun bisu, summun pekak. Ataupun pekak bisu buta. Okey, bagi depan semua. Kenapa dia bagi depan? Khabar. Dia kata khabar mubtada. Tapi mubtada tak ada. Mubtada dia sembunyi. Iaitu siapa dia yang pekak beku ni? Iaitu orang-orang yang kafir itu. Mereka itu summun, bukmun, umyun. Okey. Bukmun dia kata khabar yang kedua. Umyun khabar yang ketiga. Ya. Dia tak kata na'at sebab dia tidak na'at.
dia hanya menjadi khabar. Yang pertama, khabar kedua, khabar ketiga. Jangan risau tuan-tuan. Bila bagi depan saja ada mubtada atau khabar. Kalau tidak pun mubtada muakhar, khabar muqaddam. Itu dah faham dah. Okey. Tengok lagi satu. Okey. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun. Itu isim tak? Waradun isim. Wabarakun semua isim bagi depan. Kenapa dia bagi depan? Zulumat mubtada. Nampak tak mubtada? Tapi dia tulis mubtada muakhar. Mana mubtada dilewat. Mubtada duduk kemudian. Waradun. Ya. Nampak tak? Waradun. Waradun tu sama tak dengan zulumat? Kalau sama, tengok. Dia ni macam tabi' lah juga. Dia ikut. Wabarkun. Macam tabi' juga. Tapi dia panggil ataf. Ataf ni ikut. Kita kata tabi' jugalah. Tapi ada lagi satu tabi' tak sebut. Ataf. Tulis ke? Tulis. Tabi' badal taukid ataf. Ataf ya. Ataf ni ikut. Sama juga. Dan ni tadi ni ataf. Ataf. Ataf ni ikut. Kalau tuan-tuan boleh jumpa isim bagi depan ni, yang tabi' ni, boleh detail pula taukid ataf apa semua. Aduh, cukup bagus. Tuan-tuan nak tahu tak? Setiap bahagian ni. Setiap bahagian ni. Inilah dia orang mengaji nahwu tak habis-habis. Macam tadi kita kata ataf kan. Ataf ni ada pula ataf dua bahagian. Dua bahagian. Tuan-tuan nak pening lagi? Nak lagi? Ataf ni dia ikut. Dua bahagian. Yang ini 4 bahagian. Ya. Sebab tu orang belajar nahwu saraf bila berjaya dia tak nyanyuk. Ada dia tak nyanyuk. Ada seorang ulama tu dia nak meninggal dunia. Dia suruh hajar mengucap. Beberapa minit, beberapa setengah jam lagi nak meninggal. Suruh hajar atuk mengucap. Hebat tak? Kena-kena dia ahli nahwu saraf. Itulah kehebatan tu. Okey tuan-tuan, yang ini 3 bahagian. Dia punya pembahagian dia. Ataf punya pembahagian. Okey, yang ni tuan-tuan tak ada. 6 saja. 6. Yang itu 6 ataf. Tuan-tuan baca buku ni, buku hijau ni. Jadi tuan-tuan, tapi saya tak sampai nak kata kat sini. Kat lain saya kata yang jenis tak datang tu, saya kata, kalau tak nak datang, awal tak nak datang. Belum saya buka ataf. Ini dia buku dia. Tuan-tuan? Bahagian ataf. Itu je. Ataf saja. Yang ni tuan-tuan, 9. Yang ni saja 9. Ada nama semua, ada nama. Semua dalam Quran. Yang ni 3. Ini 3. Yang ni 3. Yang ni 2. Habis dah cerita ataf. Ataf saja, belum badal lagi. Sebab itu jangan tanya banyak-banyak. Ya. Sini cukup lah. Saya nak beritahu bahagian. Nanti saya bawa sekali sampai tanya. Ataf 23 muka ataf saja. Mana hebatnya mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa macam ni? Sebab semua kitab Taurat, Zabur, Injil duduk dalam Quran. Taurat, Zabur dah tak ada sekira. Dah hapus dah. Semua duduk dalam Quran, dan kitab Quran tu lah kekal sampai hari kiamat. Kitab Zabur tak ada lah sekarang ni. Semua duduk dalam, dia dalam sahabi lah, masuk dalam Quran tu. Sebab tu jadi badai dia banyak. 23 surat badai saja. Kita jangan fikir negatif, kita fikir positif.
Tuan-tuan bernasib baik dapat tahu ni semua sebelum meninggal dunia. Kan? Dapat nasib baik. Saya pun bersyukur kerana masih boleh mengajar lagi, tuan-tuan dan puan. Rakan-rakan saya bukan tak boleh mengajar, dah meninggal dah. Yang imam tu 38 meninggal, sahabat. Baru duk nak tolong saya mengajar di sekolah saya. Meninggal dah. Kita syukur tuan-tuan. Tuan-tuan sampai 60-an boleh hidup, boleh sihat walafiat, boleh belajar lagi. Allah, amat syukur Tuhan bagi. Ya. Amat syukur. Sebab tu kadang kita tak sedar kita nikmat kita tak. Betul tak? Hari ni kita belajar nikmat mengenali isim bagi depan. Okey. Khabar dengan? Khabar. Okey. Apa tu ni bukmun ni apa tu dia jadi ni dia jadi khabar salis kan? Okey. Alimun okey. Sumun, bukmun, umyu ni tiga benda yang berbeza makna dia. Maknanya dia tidak menerangkan tentang isim sebelum tu. Makna bukmun ni bukan menerangkan kepada sumun. Lepas tu umyu ni bukan menerangkan bukmun. Dia hanya tiga benda yang berbeza, tetapi dia menjadi khabar mubtada. Khabar ada khabar 1, khabar 2, khabar 3 kan. Yang tadi, yang badal tadi, yang tabi'at tadi, benda yang sama, dia terang. Mana yang kedua explain furthermore yang pertama. Azabun alim tu Datuk, alim tu dia menceritakan bagaimana bentuk azab. Yes, dia explain further. Okay. Itu beza dia. Okay, dan wallahu muhitun bil kafirin. Nampak tak? Orang mengaji nama macam ni lah. Bezanya kita moden sikit, ada LCD. Tengok tak? Wallahu, nampak tak? Allah bagi depan, muhitun bagi depan. Kenapa Allah bagi depan? Tuan-tuan jangan tengok yang depan-depan tu. Yang depan-depan tu bunga-bunga dia. Tapi tengok dia. Mubtada. Betul tak mubtada? Allah mubtada. Ya. Allah mubtada. Iaitu ayat 18. Ayat 19. Allah mubtada. Okey. Kalau ada mubtada, ada khabar. Di mana khabar dia? Muhitun. Nampak tak? Muhitun khabar mubtada. Wallah mubtada, muhitun khabar. Okey. Khabar. Okey, tengok lagi. Yakadul barku, itu al-barku isim. Bagi depan. Apa jadi di bagi depan? Tuan-tuan, al-barku ni dia jadi isim yakadu. Sebab yakadu tu adik-beradik kana. Ada kana. Kana tu adik-beradik dia, yakadu adik-beradik kana. Jadi isim selepas yakadu kena bagi depan. Sebab dia adik-beradik kana. Adik-beradik kana ada 6. Okey. Kana dia.
Bagi 1A je. 1A. Buat ish. Tengok banyak tabik apa tu ataf. Saya pun takut. Kita ikut step by step Okey. Okey. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Last sekali. Qadir. Ingat, bila qadir bagi depan, sebelum tu ada inna, maka dia jadi khabar inna. Betul tak? Tengok tu khabar inna? Khabar inna. Dia jauh. Dia duduk jauh tak apa. Sebab dia nak pentingkan yang lain-lain dulu. Di sini dia kata ya. Isim. Tak. Khabar dia muhitun. Ya. Bil kafirin itu jar majrur. Kita kata komplement. Pelengkap. Okey. Terima kasih. Ini muhitun, tengok khabar. Okey. Bil kafirin jar majrur. Okey. Jar majrur kita akan sentuh. Tak ikut lagi. Kita akan sentuh bila sampai isim bagi bawah. Isim bagi bawah ada 3 sebab aja. 1 jar majrur, 2 mudhaf, 3 tabi'. Tabi'. Siapa tak bagi kat tangan? Okey. 4 saja. Orang lelaki dapat dah yang helai ni. Dapat dah. Okey. Okey. Dua lagi. Okey. Dapat dah. Okey. Ya ayyuhan nasu. An-nasu isim. An-nas isim pada depan. Tengok apa dia. Dia tak boleh lari daripada 8 ni. Tuan-tuan. Paling koman pun nombor 7. Tak ambil. Tengok an-nasu. Dia kata apa? Ataf. Dia kata apa? Di situ badal. Badal tu samalah. Sama. Ni badal dengan ataf sama je. Dia panggil, tengok dalam ni kata ataf bayan. Ni. Kalau dia kata badal, dia kata ataf tu, jangan risau. Itu hanya perselisihan ulama. Ada ulama kata badal, ada kata ataf. Masing-masing ada bukti. Tapi kalau tuan, kalau dalam kitab tafsir saya tu, kenapa tak dia kata ataf? Tahu tak? Kalau dia kata ataf ni. Ataf ni, ayat ni, duduk sini. Matilah. Mati. Ya? Badal. Mana di situ dia kata ataf. Kalau badal, badal dah tu. Saya pun takut notok badal. Dia sampai ke ujung tu. Dia punya cabang-cabang dia. Ganti banyak. Badal. Lebih sikit pada ni lah, badal. Pembahagian badal. Dia ada badal mutabik, badal yang sama, badal tak sama. Allah banyaknya. Tapi orang awam ni tak tahulah. Sekadar tahu badal tahu cukup lah kan. Ahli tafsir bila dia meneliti pasal perkataan Quran, memang dia teliti. Sebab tu dia kena teliti. Bukan kerja kita ahli tafsir je. Okay? Badal okey. Okey tuan-tuan. Dah dapat belum yang ni? Okey. Siapa lagi yang tak dapat? Lagi? Okey. Ada lagi? Okey. Kita tengok kepada risalah ni. Okey, cuba tuan-tuan try to translate ayat ni. Okey. Okey. Ada 3 kerja kena buat. Yang pertama, translate secara kasar ayat ni. Yang kedua, tuan-tuan bulatkan dengan hijau kata nama.
Ya? Kata nama. Faham tak? Yang ketiga, beri sebab. Kenapa isteri mari depan? Siapa lagi? Okay. Ada lagi tak dapat? Okey. Terjemahan tak mestinya tu tepat. Ala kadar je. Ayat ini tentang apa? Ada bapa, ada kerabat, ada anak yatim, ada miskin, ada orang yang dalam perjalanan. Cuba faham je. Okey? Ayat ni. Wait. Itu lekat. Itu lekat. Okey. Boleh kita terjemah sama-sama? Siapa dah dapat terjemahan dia? Cuba teka je. Okey. Kalau kita orang awam ni, kita terjemah, ada situ ada nafkah, ya tak? Ada infak ya. Ada khair. Ada baik. Lepas tu al-walidain tu ibu bapa. Aqrabin tu kerabat dekat. Yatama, yatim, miskin. Wabni sabil tu orang yang dalam perjalanan. Lepas tu ada lagi khairin, baik. Maka Allah sangat mengetahui. Okey. Ayat ini memerintahkan kita supaya membelanja. Ya, susunan orang yang kita nak belanja. Siapa dia? Yang pertama ibu bapa lah. Ya, selain daripada anak kita. Yang kedua kaum kerabat, adik-beradik.
ya, sebelah ayah, okey, sebelah mak, ya, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, ya, musafir. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kau buat daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, Allah tu Maha mengetahui. Okey, tuan-tuan. Di sini ada beberapa isim yang kita jumpa. Okey. Semua domain isim. Macam ka, kum, ki, Yas'alunaka, ya? Yas'alunaka, awak. Yas'aluna, mereka bertanya kamu, maza yunfikun, apa nak dibelanjakan, apa yang boleh kita belanjakan. Qul ni maknanya katakan, wahai Muhammad, ma anfaqtum, apa yang kamu belanja daripada kebaikan, maka yang pertama kepada kedua ibu bapa, falil walidaini. Yang kedua, kaum kerabat sebelah bapa. Dan yang ketiga, di bawah tu kaum kerabat sebelah ibu. Maknanya sebelah bapa dulu, baru sebelah ibu, kalau ikut susunan. Tuan-tuan, ramai orang tak ikut susunan. Kalau kata Ustaz Kazim, antara mak, siapa dulu? Mak mentua dulu ke mak diri dulu? Mak mentua yang ke-8, kalau dia dalam keadaan biasa. Kecuali kalau mak mentua kita susah, miskin, itu kena utamakan. Kalau ikut kedudukan lah, kalau masing-masing, orang kata masing-masing, equal. Okay. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu, tu kamu, semua buat, min khairin, daripada kebaikan, fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah tahu. Okey tuan-tuan, di sini kita nak cari isim berbaris hadapan. Satu saja tak? Alim. Okey, apa sebab dia baris depan? Tak lagi dari 8 sebab. Ya, khabar inna. Itulah dia, khabar inna. Boleh tak? Dia kena letak gini. Ke dah habis? Tu boleh tu? Alah, boleh? Ya, okey. Okey. Boleh? Dia roll. Okay, boleh tu? Boleh? Okey. Okey. Ayat ini tuan-tuan, simpan dia. Ayat ini kita mentafsir Quran dengan tajuk. Tulis di situ, di atas tu, tafsir Quran dengan tajuk. Ini kita tak boleh bagi lagi. Saya cuba tengok saja, sebab kita nak kenal perkataan alimun itu. Tajuk dia tafsir Quran dengan tajuk, iaitu al-infaq. Al-infaq. Infaq itu belanja. Orang sekarang ni tak sebut lagi dah yang bahasa Melayu, dia sebut bahasa Arab saja. Ini saya punya kebun ni tidak ada lain melainkan untuk nak menginfak. Menginfak itu maknanya nak membelanja kepada kebaikan. Tahun ni kalau saya jual lembu, kalau berjaya separuh lembu saya itu untungnya saya nak infak. Infak itu maknanya beri belanja kepada kebaikan. Tak kira lah kepada ibu bapa kita ke, nak hantar mak bapak pergi haji ke, infak lah tu. Bukan untuk kita. Ingat, untuk kita, untuk isteri, untuk anak-anak itu untuk kita. Kita punya diri kita, isteri, anak. Kita punya. Lain pada tu, infak. Termasuk cucu. Cucu tu bukan anak. Itu sebenarnya hubungan kita nak bekerja. Jiran tetangga bukan anak. Okay. Jiran miskin kena beri. Apa? Satu je. Web print. Allah. Tak boleh print 20. Tak boleh. Kenapa? Dia jadi siapa? Satu je boleh. Tapi dia kata kena tekan. Kena tekan lama-lama ni. Tekan ni.
Oh ada. Oh dekat. Ya. Yeah. Yes. Okey. Wait. Dia cuba tekan ni. Kalau tekan lama. Okey. 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 Jadi kalau tuan-tuan nak tengok buku ni, di mana duduk dalam buku ni? Dalam buku Izzat Uruza, Isim Berbadi Hadapan. Cuba sama-sama kita cari ya. Ada. Isim Berbadi Hadapan. Isim mausul, isim isyarah. Okey. Okey tuan-tuan. Okay. Kalau tuan-tuan tak jumpa buku tu, tuan-tuan jumpa buku ni. 67B ini. Yang ni. Balik nanti boleh buat reference 67B, 67C. Lepas tu ya. Semua ada 67D, 67E. Yang color pink ni, yang color ni. Purple tak? Ya ya. Ya, 6.7.B. 67B, 67C. Lepas tu 67 D dan 67E. Dengan detail sekali. Tak apa. Okey. Isim. Yang pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Yang ketiga isim jamak. Jamak ada 3. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Dan jamak taksir. Jamak taksir ada 16. Muannas salim, muzakkar salim seperti al-muslimun. Itu muzakkar salim ada wanun. Muannas salim al-muslimat. Apa tu musanna? Al-muslimani. Mufrad al-muslimu. Itu dia. Musanna alif nun, jamak wa nun, muannas salim alif ta. Jamak taksir ni dia ada 17 pattern. Ya, antaranya kita kata pattern fu'ulun seperti kutubun. Ya, pattern mafa'ilun seperti masajidun. Ni nampak tak pattern? Kutubun jamak ni. Tapi pattern dia fu'ulun. Mufrad dia kitabun. Jadi tuan-tuan, saya akan beri ni semua ni. Jangan takut. Beri dengan detail. Ni semua. Okay. Ini semua dalam bentuk marfu'. Ni, al-muslimu marfu'. Ya, kalau mansub, al-muslimah. Kalau majrur, al-muslimi. Okay. Isim marfu' ada 8. Isim mansub ada 12. Isim majrur ada 3. Ini yang kita nak belajar. Ini je nak belajar. Tuan-tuan sabarlah. Ini nak belajar. Berapa kali suruh sabar, tak sabar juga. Okey? Al-muslimu ini marfu', al-muslimat marfu'. Kalau mansub al-muslimina. Betul tak? Okey. Jangan banyak-banyak, nanti pening kepala. Tuan-tuan tak pening, saya yang pening. Apa? Okey, ada lagi? Okey. Okey. Wah, ambil. Ada tu, saya ada. Ada baki, seberapa yang ada Ada. Okay, tuan. Kita akan cover dua atau 3 kali lagi tentang isim dalam Quran. Di pelbagai kedudukan. Mufrad, musanna, jamak. Hari ini kita tengok mufrad saja. Kita tengok musanna dan jamak. Minggu depan kita akan lihat khusus jamak taksir. Ya, jamak taksir ada dalam ni.
Ada ni dipanggil broken floral. Tuan-tuan boleh tengok jamak taksir ni? Broken floral. Nak azan dah. Okay. Broken floral. Saya pun tak jumpa cari. Okey. Broken floral. Okey. Muka surat 43. 43. Siapa kawan ibu tak dapat lagi? Mari ambil. Mari dua orang ambil. Ada dua saja. Ya, dua ya. Okey. Ada dapat ya? Ya. Ada. Aja. Ya. Sorry lah. Sebab dia tak pergi, dia tak pakai black, dia tak keluar black. Ya. Baik. Kenapa tak keluar? Oh ni 9. Boleh? Boleh? Yang black tu yang buat paper sangkut tu. Oh. Okey, kita dah nak asar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.